Assalamualaikum guys. Kali ni aku nak convert clutch motor ni daripada clutch yang tak pakai clutch tangan kepada pakai clutch tangan. So barang-barang yang kita akan pakai ialah, first, kita kena ada something yang dipanggil set convert clutch. Okay, gasket, filter minyak hitam. Dan ini ialah casing dia. Ini casing dia dalam ni. Dan tu dia punya lever, dan kabel dia lah. Lepas tu jom kita buka dulu. Dan satu lagi, kita perlukan stopper. Stopper. Okay, ini piring stopper dia. Dan ini dia punya stopper. Ini dia punya bush. Okay, so jom. So kita dah buka dia punya casing ni. Dan terpampang lah dia punya clutch. Okay, macam yang korang tengok sekarang ni, clutch ni, auto clutch ni, dia akan free macam ni tau. Tapi belah sini dia akan makan. Ini efek daripada one way bearing yang ada dalam auto clutch ni, mangkuk auto clutch ni. One way bearing tu duduk dekat sini. Ni efek dia. Satu one way je dia boleh free. Dan bila enjin berpusing, yang kat dalam ni, auto shoe yang dekat dalam ni, lining dia ni, dia akan berpusing ikut putaran enjin. Tetapi clutch ni tak berpusing. Clutch ni tak berpusing. Clutch ni tak berpusing pun. Yang berpusing hanyalah yang dalam ni. Dan yang dekat dalam ni, dia ada satu kasut. Dia ada lining dia. Bila enjin berputar dalam putaran yang tinggi, baru dia akan langgar dinding mangkuk clutch ni. Dan dia akan heret sekali mangkuk clutch ni berpusing sekali. Dan dia akan heret mangkuk clutch ni sekali. Sebab tu kalau motor yang pakai auto clutch ni, bila kita masuk gear, enjin tak mati. Okay, masuk gear, dia masuk gear kat dalam tu. Okay, macam ni. Okay, jom aku tunjuk. Ni lever gear kan. Okay, aku masuk gear ni, dia akan tolak clutch ni sikit tau. Nampak? Dia akan masuk gear. Okay, kita tak payah nak tahan clutch pun. Sebab apa? Enjin berpusing, tapi dia tak pusing sekali clutch ni. So, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak tukar auto clutch ni. Kita nak tukar one way auto clutch ni. Kita nak matikan one way tu, kita jadi no way lah. Dia macam tak ada yang free ni. Okay, ni ada free kan. Bila kita tukar tu, dia tak akan free. Okay, so jom. Alright, so okay, ni ialah dia punya stopper. Dan one way bearing tu pecah guys. Dia one way bearing ni, dia sini. Lepas tu dia ada tepi-tepi ni. Dia ada, macam mana cakap, korang boleh google lah, google one way bearing auto clutch. Tapi ni dah pecah. Sebab aku tak tahu, aku buka tu terus berkecai babe. Mungkin dia masih berfungsi sebab dia masih duduk dalam keadaan dia lah. Masih duduk dalam dia punya puzzle tu lah. Puzzle dia masih sambung. Tapi bila aku buka je, berkencai kau. Mana dia punya spring? Spring ada lagi. Semua cukup 3 spring, tapi berkecai babe. So stopper ni kita letak kat mana? Okay, stopper ni, ini ialah auto clutch, mangkuk auto clutch. Stopper ni kita akan letak dekat dia punya alo ni. Ada alo 3 ni kan. Ni pun ada alo 3 kan. Kita akan letak dekat alo dia ni. Kita letak. Bila kita letak macam ni, dia akan mati terus. Kita letak kan, kita masuk kan, dia akan mati terus. Tak boleh nak berpusing macam tadi dah. Itulah dia. Okay, so itulah. Dan dia bagi piring ni,
Piring ni menggantikan benda ni terus lah, sebab dia punya ketebalan ni dia tak sama dengan one way ni. Dan one way ni kecil ni je kan, dia tak sama. Cuba boleh. Okay, dia tak sama. Nampak? Dia tak sama dia punya ketebalan. So kita tak boleh nak guna auto shoe standard ni, kita letak piring ni. Ada yang stopper yang dia sama panjang dengan, dia sama lebar dengan one way bearing ni. Yang tu boleh pakai auto clutch ni. Dia, kalau korang beli stopper tu, dia bagi stopper ni sebiji saja. Dia tak bagi benda lain, dia tak bagi benda ni, dia tak bagi bush ni, dia tak bagi piring ni. Ataupun dia bagi stopper dengan bush je. Dia tak bagi piring. Yang tu boleh pakai yang ni. Okay. So kita pasang ni. Ni kita letak je kat sini. Okay, kita letak situ. Lepas tu stopper ni kita letak kat sini. Sama je. Okay, letak kat sini. Susah pula nak masuk. Tadi senang. Okay, letak kat sini. Okay. Lepas tu bush ni, jangan lupa geng. Bush ni penting. Bush ni sama dengan ni. Suka hati korang lah nak pakai standard ke, nak pakai yang dia bagi. Kalau aku pakai je yang dia bagi ni. Letak. Ngam. Okay. Lepas tu, letaklah dia punya skru. Sekejap, benda ni kena duduk antara stopper dengan tu. Tapi tak payah kot kalau pakai yang racing ni. So terpulang kalau korang rasa macam dia punya apa pakai dia punya track ni sikit sangat, so tak payahlah pakai washer ni. Aku tak pakai pun washer tu. Washer tu untuk one way bearing je. So bila pakai stopper ni tak payah pakai benda tu. Okay. Ada orang dia welding terus. Tertinggal. Ada orang dia terus welding stopper ni. Dia tak stopper ni kan, dia welding tepi-tepi ni. Tak payah welding pun. Ada yang cakap kalau tak welding nanti bunyi bising bang. Tak pun. Aku pakai macam ni tak bising pun. Tapi kita tengok motor ni nanti bising ke tak. Tak bising pun. Okay. So aku nak pasang dia punya ni dan dia punya clutch. Okay. So kita tak boleh nak pakai benda ni. Kalau kita pakai benda ni, dia akan macam mana cakap, dia akan terlalu keluar sangat. Okay. Lepas tu kita letak benda ni kan. Kita letak benda ni. Okay. Lepas tu kita tak payah letak benda ni. Okay. Kita bush ni pula. Okay. Okay. Lepas tu dia punya ruang ni jadi kecil sangat tau. Lepas tu kita nak letak washer pula. Lepas tu macam mana kita nak ikat? Macam nak ikat? So dia jadi macam ke depan sangat. So kita tak boleh nak pakai bush tu. Jadi kita letak je benda ni terus. So dia ada bonggol ni, so dia boleh adapt lah dengan clearance yang dia ada ni. Dia akan ketat sikit. So kita terus letak ni dekat mangkuk. Susah lah pula. Belah mana ni? Oh ni, okay. So kita letak benda ni pula. Okay, lepas tu kita letak bush dia. Bush ni wajib Kalau tak ada bush ni, insyaAllah korang punya benda ni akan longgar. Selalu longgar dan dia akan makan oil seal dekat sini. Akan isi dekat sini dan minyak hitam akan berterabur. Tak lalu betul-betul masuk dekat blok. Dan blok korang akan calar. Gearbox jam apa semua dah. Okay. So kita letak bush dia, kita letak washer dia, dan kita letak dia punya screw nut.
Okay, dah settle. Right gang, so sepertinya kita ada masalah. Di mana benda ni dia besar sangat, so lubang dia kecil. So kita tak boleh nak subat secara senang lah. Nampak? Dia besar sikit je. So apa yang kita kena buat, dan aku pun ingat mungkin benda ni untuk yang 4S, yang 4S ES tu kan, ESV1 tu kan. Tapi tak, dia punya casing macam ni ha. Casing dia memang casing untuk 4S convert kan. Lepas tu dia macam dia tak ada bearing tau. Bearing untuk duduk antara sini, belakang ni dengan casing ni. Jadi aku pakai yang jenis lain. Aku pakai yang jenis ada bearing. So kita tengok macam mana. InsyaAllah okey kot pakai yang jenis ni kan. Cuma risau lah sebab dia punya ni pula nipis je. Nipis pula, dia kecil je. Dia punya kelebihan lebih ni lah, dia kecil je. Takut juga kan dia jadi macam patah ke apa semua. Tapi tak apa, kita pakai je lah. Kita korek sikit dia punya mangkuk ni, dia punya lubang ni, sampai kita boleh masuk. Okay, jom. So sekarang ni benda ni dah boleh masuk. Boleh, dah boleh masuk dah. Sepatutnya ada bearing tau, tapi tak ada pun bearing ni. Tak ada, memang tak ada. So tak apa, boleh kot. Sedikit tips bila korang nak pasang clutch V1 ni ataupun clutch LC yang 4 spring ni, pastikan kalau korang masuk ni, kalau dia boleh pusing macam ni lagi, dia tak ngam. Masuk lagi, bila dia dah tak boleh pusing macam ni, korang tekan, dia tak boleh pusing, ni baru ngam. Okay, tips lah. Okay, lepas tu kita pasang benda lah ni. Kita dah settle matikan auto clutch. Lepas tu kita nak pasang dia punya casing ni lah. Dan dia punya push rod yang dekat dalam ni, push rod dekat dalam ni, tak payah keluarkan tak apa. Tapi kalau kau nak keluarkan, keluarkan lah. Dia duduk diam je dalam tu. Tak ada duduk diam sangat, dia akan ke tepi, ke tengah, ke tepi ya kan. Tapi dia tak kacau pun. Okay, so sekarang dah petang sangat. Dan kita dah pasang dia punya casing cantik. Dan seterusnya kita nak pasang dia punya kabel ni, kabel clutch, dia punya lever clutch, dan dia punya benda ni. Untuk LC V1 ataupun LC 4S, benda ni dia welding, dia macam benda ni di welding dekat handle tau. So kita kena potong benda ni, kita kena licinkan handle tu untuk kita pasang benda ni. Okay, jom kita buka handle ni. So inilah dia yang diperkatakan itu. So kita kena potong benda ni, kita nak bagi licin balik. Okay, so nak potong macam mana? Aku punya grinder rosak, jadi benda ni okey ke? Tak suka hati lah nak potong kenapa. Okay, so kita dah potong dia punya tempat letak side mirror asal ni. Mana entah kesan potongan tu ni. Ini dia tempat asal dia. Lepas tu kita letaklah yang ni. Dan sekarang kita install dia punya kabel dan lever dia ni. Okay, lepas tu kita try test boleh ke tak tarik clutch tu. Sekarang kita ada masalah. Kita dah settle dah pasang semua dia punya kabel apa semua. Tetapi benda ni tak cengkam guys. Tengok Okay, tengok. Aku tarik lever clutch. Tweet.
tak cengkam guys. So aku ingatkan aku pasang yang terbalik, tapi sama je terbalik ke tak ke kan. Dia memang tak cengkam. Okay, tengok 1, 2, 3. Tak cengkam langsung guys. So aku kena pergi cari benda ni lah untuk bagi clutch ni berfungsi. Okay, so tapi tak apa, video memang sampai sini je. Aku just suruh je macam mana pemasangan clutch. Aku pasang macam ni lah dekat motor aku. Okay, so video sampai sini je lah. Walaupun tak sempurna motor ni, di mana kita tak boleh nak bagi tunjuk macam mana kejadian lepas convert clutch, enjin bunyi ke tak bunyi. So video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.